Pandangan Ibn Abbas, demikian juga pandangan Al-Hasan Al-Basri, pandangan Masruq, pandangan Tawus, pandangan Dhahhak, pandangan Muslim Ibn Yasar, perintah tu yang kita faham berdasarkan ni lah, perintah tu adalah perintah wajib. Dibatalkan kewajipan meninggalkan wasiat kepada mak ayah dan ahli keluarga yang dapat faraid, tetapi perintah kewajipan tu masih kekal untuk ahli keluarga yang tak dapat faraid. Nampak tak? Kerana disebut kat situ, majoriti para ulama kata mansuh keseluruhan. Mansuh keseluruhan, apa mansuh keseluruhan? Maksudnya perintah kewajipan tu dimansuhkan. Dimansuhkan. Dan yang ada sekarang ialah hukum sunat berwasiat pada hak orang yang tiada dapat pusaka. Yang tinggalnya iaitulah hukum sunat. Hukum sunat meninggalkan wasiat kepada orang yang tidak dapat harta faraid. Tadi yang saya jawab tadi ni. Ni pandangan siapa? Pandangan majoriti para ulama. Apa dalil mereka? Cuba tengok apa dalil dia. Bermula dalil yang menunjukkan atas sunat berwasiat dan bersungguh-sungguh atasnya ialah seperti hadis dalam masalah 183 itu. Hadis yang kita baca sebentar tadi. Yang Nabi kata tak patut seorang bermalam 2 malam dia ada wasiat yang nak diwasiatkan, sedangkan dia tak menulis apa-apa pun wasiat dia. Hadis tu. Jadi hadis tu menunjukkan hukum sunat. Maka sabda Nabi, ma haqqum ri'in, yang bermaksud tidak wajar bagi seorang muslim, kata Syekh Idris Al-Marbawi, hadis itu melengkapi maknanya atas wajib dan sunat dan apa? Menyungguhkan. Betul? Dan menyungguhkan. Maka ditanggungkan di sini atas menyungguhkan pada wasiat, kerananya tiada diketahuikan bila datang akan seorang yang itu oleh mati. Seorang yang itu oleh mati. Dalam hadis tu ada seperti anjuran yang bersungguh supaya seseorang menulis wasiat. Kenapa Nabi suruh perintah ataupun anjuran itu dalam bentuk bersungguh? Kerana seorang tu tak tahu bila datang kematian dia. Maka manakala datang mati itu dengan terkejut, tertegahlah berwasiat, dengan kerana itu ditanggungkan dia atas suruh syarak sangat-sangat berwasiat. Kerana itu disebabkan mati itu kita tak tahu datang bila. Kerana itu hadis itu datang dalam bentuk anjuran yang bersungguh. Kerana kalau mati datang secara tiba-tiba, kan dah tak sempat kita nak berwasiat, kata dia. Intaha, tamat nukilan dia. Kemudian dia sebut, saya ingat itu nama kitab tu, saya tak pasti kitab apa. Tak silap saya, Khazin tu. Sad tu safhah, muka surat 254. Kemudian dia sebut jilid pertama. Kemudian masalah 185, masalah berwasiat. Apakah yang diwajibkan? Apakah wasiat itu diwajibkan? Lalu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, yakni syarah Sahih Muslim, dan sungguhnya telah ijma' sekalian orang yang Islam atas suruh berwasiat itu. Kesemua orang Islam, kesemua para ulama Islam bersepakat ada perintah untuk berwasiat. Tetapi bila kita sebut perintah tu sama ada perintah sunat ataupun perintah wajib. Tetapi mazhab kita dan mazhab jumhur bahawasanya ia sunat bukannya wajib. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan berdasarkan majoriti para ulama mengatakan wasiat tu hukum dia sunat bukan wajib. Dan kata Daud dan lainnya daripada ahli zahir ialah wajib kerana ini hadis. Akan tetapi mazhab zahiri termasuklah Daud al-Zahiri berpandangan wasiat itu hukum dia wajib berdasarkan hadis yang kita baca sebentar tadi. Dan tiada dalil bagi mereka itu padanya, kata Al-Imam An-Nawawi. Al-Zahiri kata wajib, tak ada dalil sebenarnya bagi mereka. Maka tiada padanya tasrih dengan wajibnya. Hadis tak sebut secara jelas wajib. Tetapi jika ada atas seorang itu utang atau hak atau di sisinya pertaruhan, betul? Atau di sini pertaruhan. Apa maksud pertaruhan? Pertaruhan orang. Saya ingat macam ar-rahnu kot. Dia letak barang kat orang, dia pinjam
sesuatu dari orang tu, dia letak sesuatu, nanti aku bayar, aku ambil balik barang aku ni. Cagar macam cagar. Masuk isyak lah. Kita berhenti seketika untuk azan. Baik, kita sambung sedikit lagi. Tetapi jika di atas seorang itu utang atau hak atau di sisinya pertaruhan orang dan seumpamanya, niscaya lazim akan dia berwasiat dengan yang demikian itu. Tadi Al-Imam An-Nawawi kata wasiat tu hukum dia sunat kalau dia tak ada apa-apa hutang, tak ada apa-apa selain daripada itulah. Tapi kalau dia ada hutang atau dia ada pertaruhan orang, milik orang lain yang perlu dia langsaikan, maka wajib pada ketika itu dia meninggalkan wasiat. Wajib kepada ketika itu dia meninggalkan wasiat. Seperti seorang bapa, kalau dia ada hutang, dia kena tulis, dia kena habaq ke waris dia. Aku ada hutang sekian-sekian. Dia ada harta. Dia ada harta pula, maka wajib ke atas anak dia, bila mereka tahu hutang ayah dia yang ada harta, wajib ke atas mereka melangsaikan hutang dia terlebih dahulu, sekalipun sehingga habis harta ayah dia. Wajib si anak melangsaikan hutang ayah terlebih dahulu, sekalipun habis harta ayah dia dan mereka tak dapat habuan apa. Boleh maksudnya? Maksudnya boleh apa tu? Dia ada harta. Dia ada harta yang banyak. Harta tu milik anak-anak dia. Ya. Kalau dia ada hutang, tak jadi milik anak-anak dia. Wajib dibayar hutang ayah dia terlebih dahulu. Anak dia, anak-anak tu kena bayar. Kena guna duit ayah dia tu. Boleh pakai maksudnya, boleh buat. Wajib buat, boleh buat. Ada orang buat. Boleh ada orang buat, insya-Allah. Ada orang buat. Ada si anak walaupun ayah dia meninggal, ayah dia berhutang, dia gunakan harta ayah dia untuk melansaikan semua hutang dia sampai habis dan mereka tak dapat apa. Ada orang buat macam tu.
Ha? Kalau si anak tak buat, mereka berdosa. Kalau si anak tak buat, mereka berdosa, kerana harta tu harta ayah mereka. Kalau tak ada hutang, mereka boleh faraidkan. Tapi kalau ada hutang, kerana itu harta ni tuan-tuan, kalau harta yang ditinggalkan oleh si mati, sebelum difaraidkan, pertama kena selesaikan pengurusan jenazah. Pertama kena selesaikan kos pengurusan jenazah. Kemudian hutang. Kemudian wasiat, kalau ada wasiat. Kemudian baru difaraidkan. Kalau berhenti setakat hutang, habis dah harta, habis. Habis. Khalas. Khalas. Nah. Baik. Masalah 186, kita ada 1 2 3 4 perenggan lagi. Boleh ke tuan-tuan? 4 perenggan lagi? Ha? Ya, ada soalan. Sila, ada soalan. Sila. Harta ada. Duit pencin ada. Bila mati, anak tak ada. Tapi nikah anak tak ada. Bila mati, siswa ni siapa yang tanggung jawab? Bini kan, isteri kan? Asli. Bila isteri mati, siapa yang tanggung jawab? Harta tu? Harta. Kembali. Abang ada. Abang adik ada. Tepat, abang dah ada habuan dia. Kalau dia tak ada anak apa-apa, abang ataupun kakak ada habuan mereka. Kalau ada anak lelaki, abang dan kakak tak dapat lah. Tapi kalau tak ada apa-apa, abang dia ada habuan, kakak dia ada habuan, pak-pak saudara apa semua tu ada habuan. Saya ada sekali tak? Ada apa? Ada sekali ni. Ada kes lah, apa dia? Bila si lelaki ni hutang dekat saya tak punya. Orang dalam Oh, tak banyak. Ya. Bila mati si lelaki ni, anak tak ada. Mana tinggal ni dia cari dia. Itu dia abang ada hutang. Ada hutang. Dia tak ada. Dia 70 ni saya 30. Berapa dia saya bayar dia. Bayar pun dia pun mati. Bila dia mati, tinggal abang dia. Duit boleh tinggal banyak kalau dia. Dia umur sendiri besar. Umur pun dalam kaki kita ni. Kalau dia umur tu mana apa kita jawab apa aja. Kan? Kena ada dia. Sebenarnya pun apa ada. Sampai 70 tu. Saya dah 30 kan. Si abang tu. Habis minta dia. Habis minta dia nak ambil kapahan 50 ni. Okey. Jalan. Banyak jugalah. Dan itu kita kena ikut kalau tak tahu. Kita kena ikut. Boleh nak bayar. Sampai sudah tak bayar. Sampai belum. Ya, awak tunggu kena ikut. Itulah perangai orang. Itulah perangai. Saya dah dengar satu penjelasan daripada pegawai. Saya tak pasti pegawai jabatan apa yang beri bantuan kepada peniaga-peniaga kecil. Ada seorang pegawai tu dia bagi tahu sebahagian orang kita, orang Melayu Muslim ni, dia berhutang untuk meniaga, memulakan perniagaan sehingga dia berjaya. Dia tak bayar hutang. Pegawai tu bagi tahu waktu penerangan tu, kami memang peraturan kami kena kutip. Sekalipun kami pergi rumah dia, hanya dia beri RM5, kami ambil RM5. Pasal bukan duit kami. Duit orang ramai. Selepas dia ambil pinjaman, orang lain nak pinjam pula, kan nak bagi pula pada orang. Dia bagi tahu kat kami, dia kata sebahagian peniaga Muslim yang dah berjaya tu, peniaga orang Melayu yang dah berjaya ni, memang kaya, memang dia kaya sungguh. Tapi jenis susah bayar hutang. Dia nak bayar, nak bagi kat kami RM5 tu, dia buka beg duit dia, dia tunjuk duit dia banyak. Dia buat keluar RM5 dia bagi. Itu pun jenuh ikut sikap orang Melayu yang dah berjaya. Balok bayar hutang. Ya. Dalam tiga hotel ni, siapa yang akan tahu? Laki kan, isteri kan, abang kan? Di sana orang lagi. Kalau si suami cuai, dia kena. Kalau si suami dia cuai dalam membayar hutang dan dia tahu pula isteri dia pun lihat bayar hutang, dia bertanggungjawab. Dia tetap ada habuan dia di akhirat kelak kerana cuai dalam melansaikan hutang. Tiga-tiga kena. Tiga-tiga. Wallahu a'lam.
Ya. Kalau saya di kota, Ha. tak banyak sama duit, tak banyak harta pun tak ada. Wasiat kat anak, apa dulu banyak hutang. Boleh tak wasiat hutang kat anak? Boleh. Dari sudut boleh tak tinggalkan pesanan ataupun wasiat hutang kepada anak-anak, maka jawapan dia boleh lah. Tapi kalau anak-anak tak banyak, Kalau anak-anak tak layak, dia tak tinggalkan harta pula, apakah si anak wajib membayar hutang ayah dia? Wallahu ta'ala alam. Untuk kita meletakkan kewajipan kepada anak tu payah dia ambil daripada harta dia, tetapi kalau dia bayar, dia berbuat baik kepada orang tua dia. sebab selalu dalam masyarakat kita, siapa-siapa yang ada hutang, ayah saya ada hutang, mai jumpa dengan saya. Bagus amalan tu. Di masa sebelum saya jenazah ni, bila dah habis jenazah, hari mana, hari kedua, kita pergi lah. Dia kata, ayah tak nak tinggal apa pun. Dia kata, akan tinggal hutang ni. Kenapa dia? Oh, dia dapat dengar. Jadi banyak ahli jahabat dia mengaku. Mengaku pasal nak buat imam ayah dia kan, dia mengaku dengan Allah. Ayah tak tahu, Allah alam. Tapi itu fenomena dalam masyarakat kita. Fenomena dalam masyarakat kita, dan kita kena tahu hutang ni satu perkara yang begitu berat sehingga kan orang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang, Nabi SAW tidak mahu menunaikan salat jenazah untuk dia. Nabi tak nak tunaikan salat jenazah untuk dia. Bila Nabi tahu orang ni ada hutang, Nabi tak nak tunaikan salat, Nabi suruh orang lain sembahyang. Sehinggalah ada orang yang memberi jaminan dia akan bayar hutang, baru Nabi tunaikan salat. Dan tuan-tuan kena tahu, orang yang mati gugur syahid di medan peperangan, semua dosa dia diampunkan oleh Allah. Dosa dia dengan Allah diampunkan oleh Allah, melainkan antaranya dosa hutang, tak akan diampunkan oleh Allah, melainkan pemilik wang harta tu yang memaafkan dia. Maknanya besar, urusan dia tak selesai. Kita ni bila meninggal, kan dalam hadis Nabi bagi tahu, kalau orang yang baik, ke mana roh dia pergi? Dia ada tempat yang dinamakan sebagai Illiyin. Kalau orang jahat, roh dia pergi kepada satu tempat yang bernama Sijin. Orang yang berhutang, urusan dia tak selesai. Kadang-kadang orang dia buat yang buruk. Bagus tak selesai Ustaz, tak pergi ke Sijin, dia kata. Jangan. Kita pergi luar negara. Saya suka buat contoh ni lah. Kalau kita pergi luar negara, sampai di negara orang, waktu dia duk cek immigration, dia duk cek kita tu, kita tak selesai. Kita rasa macam mana? Kawan kita semua pergi dah, boleh lepas semua dah. Tengok kita, dia tengok muka kita, dia tanya soalan, kita pula berjanggut. Dia tanya soalan satu macam dia. Hamil duduk dengan siapa? Dia buat tanya kita banyak-banyak. Betul masuk dalam pejabat dia apa semua, jumpa ketua-ketua polis apa semua ni. Kita duk rasa macam mana? Tak terketak. Itu urusan di dunia, sangkut di immigration, kita takut lah. Cuba bayangkan urusan kita sangkut di alam, bukan alam dunia, alam barzakh. Jangan. Menakutkan. Takut itu sendiri adalah azab. Urusan tak selesai itu sendiri adalah azab. Kita takut dalam keadaan takut, tak tahu apa kesudahan urusan kita. Malaikat satu-satu malaikat yang kita nampak semuanya besar-besar badan. Takut kita. Jangan. Benda ni susah. Kalau tidak, takkanlah Nabi beri ancaman sedemikian. Menggambar, melainkan dia merupakan satu gambaran sukar urusan orang yang tak selesai hutang. Ya. Ada orang yang berhak memang zakat ni, orang yang berhutang dan tak mampu bayar. Dia boleh tak tanya zakat kepada dia Ustaz? Tak boleh katalah. Betul, bagus soalan tu. Ada orang berhutang kat kita, orang yang berhutang tu pula orang miskin. Hutang-hutang kita duk tanya kat dia, bila nak bayar hutang aku? Dia kata nanti aku bayar lah. Kita pun nak tekan dia, kesian kat dia pasal dia miskin. Asnah pula tu. Hutang duk tak duk sehari, 2 hari, 3 hari, tengok meninggal dia. Tak selesai lagi hutang kita. Dia pula hutang kita 2,000 contoh kata. Zakat kita lebih daripada tu. Katalah zakat kita orang kaya. Saya tak termasuklah tuan-tuan lah. Katalah setahun bayar zakat ni 8,000, 10,000 katakan. Kita kata tahun ni selalu kita bayar 10,000, tahun ni kita bagi 8,000. Pasal apa? Zakat tu aku bagi zakat kat orang mati yang tak bayar.
Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kerana zakat tak boleh dielak. Kita tak boleh. Tak boleh kita melepaskan kewajipan dengan cara tu, tak boleh. Tak boleh sedemikian. Mesti zakat asing. Dia tak boleh potong daripada hutang yang orang tak bayar kat dia, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia bukan nak halalkan orang tu. Kita nak lari daripada zakat sebenarnya. Tak. Kesian kat dia tu alasan. Kesian kat kita atas kecuaian sebahagian orang, kita ambil untung kat kita. Apa dia untung kat kita? Kita terlepas zakat 2,000. Cak, selamat aku. Dia kata dia aku 2,000. Tak boleh. Zakat lain. Kena selesaikan macam biasa dan hutang dia tak boleh tolak zakat. Maksudnya? Tak boleh. Tak boleh macam tu. Kita ambil keuntungan daripada hal-hal yang seperti itu, tak boleh. Kita nak lepas daripada kefarduan dengan kita anggap hutang orang tu sebagai zakat, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Mana boleh macam tu. Apa pun dia untung. Betul. Betul. Betul lah tu. Kalau macam tu, tuan-tuan, banyak benda kita akan lepas daripada hukum hakam ni. Tak boleh. Kita tak boleh lepas daripada zakat dengan alasan orang berhutang. Kalau macam tu, jangan orang tu mati. Orang tu hidup, tapi dia lihat banyak hutang. Kita kata tak apalah. Duit dekat dia tu, aku kira zakat aku, tak banyak zakat dia. Ya, ya. Bagi duit kat dia, hutang 10,000 bagi hutang tu. Dia aku beli zakat. Tapi yang belum bayar hutang aku balik. Macam mana? Dia hutang kita 10,000. Aku nak beli zakat ni, nak zakat ni. Awalnya hutang banyak. Tapi tak kira kena bayar kita, balik aku. Kalau macam tu, kalau dia bagi 10,000, dia kata okey ni kena nak pinjam dekat aku 10,000, hang pula orang miskin, hang asnaf, orang miskin ataupun fakir, tak apalah. Aku bagi ni zakat aku dekat hang tak payah bayar. Itu tak boleh. Kalau dia suruh bayar tak nak zakat. Kalau dia suruh bayar tak nak zakat. Tapi dia kata okey tak apa, ni zakat aku serah kat hang semua ke dekat hang ni. Selesai. Dah, hang jangan duk minta dekat orang lah. Itu okey, itu boleh. Itu boleh. Ada soalan lain? Belah ni tak ada soalan kah? Macam mana? Sedekah ya apa dia? Dia pun faham lah. Apa dia? Okey. Okey. Geran tak habis. Geran tak alih. Sementara ni kita nak bayar dia makan besar 50 tahun. Ya. Lubuh lah. Mati ada bagi ada yang buat kan. Buat geran tadi. Boleh tak kita anak tentu. Asalnya macam mana? Asalnya dia bagi tanah tu kepada Dia wakaf kepada kita. dia wakaf untuk buat masjid. Tapi tak tukar nama. Dah 50 tahun apa semua. Nama pandang nak buat lain. Tak diri kata buat tapi diri tak boleh. Boleh tak kita dulu. Dari sudut hukum tak boleh lah. Dari sudut hukum, anak-anak tu tak boleh tuntut disebabkan ayah dia telah wakaf dari segi hukum. Tapi untuk perincian, apa maksud wakaf ayah dia, itu ada isu lain lah. Kena ada pembuktian. Si anak kalau mereka buktikan ayah dia tak wakaf dengan maksud wakaf macam tu, ayah dia bagi pinjam sekejap saja, contoh kata, itu isu mahkamah lah. Itu isu mahkamah lah, untuk setiap pihak datangkan bukti pembicaraan. Itu kerja mahkamah untuk menetapkan sama ada tanah tu wakaf ataupun tak wakaf. Itulah sebab tu dia perlu kepada bukti. Si anak tu kalau kata ayah kami bukan maksudkan wakaf terus, dia beri tu sementara nak bagi tapak pinjam, sementara masjid tak ada, semua orang tak bagi tapak nak buat masjid. Jadi ayah kami ni bagilah tanah tu untuk pinjam seketika buat sembahyang ramai-ramai. Kalau mereka boleh datang buktikan, itu kerja mahkamah untuk menetapkan hukum setelah dia adakan perbicaraan lah. Kalau tak ada tak boleh lah. Kalau tak ada, pihak yang kata wakaf tu lah kena membuktikan.
Tapi dah wujud masjid kat situ kan. Itu perbicaraan lah. Ada memang ada kes macam ni. Saya tak ingat macam mana. Ada satu kes di Perlis ni, kes macam ni. Saya tak ingat macam mana. Banyak kes-kes macam tu. Kadang-kadang tanah tu besar, buat surau, bina dah. Kan? Lepas tu si anak dakwa, ayah dia tak wakaf. Oh, tu susah tu. Tapi biasanya Maib akan ada jalan penyelesaian lah. Biasanya memang ada. Dah ada beberapa kes dan berjaya diselesaikan dengan elok, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Banyak soalan ni ha. Apa dia? Sebab agama ajak dia bukan tawanan perang. Sahabat tu tengah berperang dengan orang tu. Sahabat tu tengah perang, orang kafir tu kalah, lalu sahabat tu angkat pedang dia nak tetak. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat tu dia halang-halang, hang takut kat pedang sebenarnya. Dia pun cantah terus mati. Ada beberapa sahabat itu salah seorangnya Khalid ibn Walid. Bila bagi tahu kisah kepada Nabi, Nabi tanya kat dia, pasal apa hang bunuh dia setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah? Dia kata, ya Rasulullah, dia mengucap 2 kalimah syahadah kerana takutkan pedang aku. Nabi jawab apa kata? Nabi kata, hal syaqaqta qalbah, hang dah belah hati dia tengok. Berdasarkan hadis ni menunjukkan kita menghukum orang ni berdasarkan zahir. Zahir dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita kata dia Muslim. Kita tak boleh hukum orang atas hati dia. Ustaz, dia takutkan pedang lah, mana tahu. Sehingga Nabi ulang. Nabi kata, apa kamu nak jawab di hadapan Allah dengan 2 kalimah syahadah dia? Sehingga sahabat, antara sahabat yang buat perkara tu, dia kata, alangkah baik kalau aku baru masuk Islam waktu tu. Nabi tak marah sangat. Sehingga Nabi tunjuk tangan ke langit. Nabi kata, ya Allah, aku berlepas diri daripada perbuatan sahabat ni. Aku tak ada kaitan, aku tak suruh, tak ajak dia buat sedemikian. Nabi habaq sedemikian. Kata para ulama, hadis ni menunjukkan Islam ni hukum atas zahir. Sebab tu kita kata, jangan susahkan urusan memeluk Islam. Jangan duk tanya pelik-pelik. Masuk Islam pasal apa? Ni nak masuk Islam ni pasal apa? Nak kahwin ke apa? Lah, dia nak mari masuk Islam, dia serah diri nak masuk Islam. Ajak dia syahadah, masuk Islam. Lepas tu kita perbaiki, kita bimbing dia ke arah yang lebih baik. Bukan kita duk tanya ni menikah masuk Islam ni pasal apa? Nak menikah ke pasal apa? Ada di zaman Nabi, sebahagian orang yang masuk Islam, dia letak syarat dia nak zakat. Nabi terima perislaman mereka. Kita saja yang meletakkan syarat yang pelik-pelik. Bagi mudahkan orang masuk Islam, kemudian kita bimbing mereka ke arah jalan yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita tengok hari ini betapa agama Islam agama yang paling unggul sekali. Cuba tengok kes wabak yang berlaku ni. Islam ada makanan yang dihalalkan, ada makanan yang diharamkan, sehingga di dalam Islam ada makanan yang antara yang diharamkan itu iaitulah al-khaba'ith, benda-benda yang keji. Tapi sebahagian manusia ni dia tak kira keji ke apa, dia tak kira. Ulak pun dia makan, kelawak pun dia makan. Depa tuan-tuan, orang hantar video makan tikus. Bayang tengok, bukan tikus hidup. Anjing, tikus tu gigit kepala tikus tengah hidup tu, gigit bagi putih. Konyol. Apa ni? Kita pun pelik. Agama, sebab tu agama menghalalkan sebahagian haiwan dan mengharamkan, termasuk yang diharamkan itu adalah khaba'ith, benda-benda haiwan-haiwan yang keji. Tikus ni dalam Islam apa dia? Fuwaisiq. Antara benda-benda perosak yang kita boleh bunuh dia. Kita boleh bunuh tikus ni. Dia pergi buat makan, habis tak jadi penyakit. Kelawak pun makan, pelik-pelik. Benda ni semua membuktikan betapa agama yang unggul tu adalah agama Islam. Beri panduan yang cukup-cukup untuk memberi keselamatan kepada orang manusia di atas muka bumi ni. Wallahu a'lam. Ya. Ada soalan lagi? Apa dia? Salah. Sedangkan Nabi ampunkan umat,
Pertama, kalau orang Islam sebut, kalau orang agama sebut, ustaz sebut, kita satu perkara saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kaedah yang kita semua kena amalkan dalam hidup kita. Kalau orang tu orang baik, orang saleh, orang mengaji, ustaz atau seumpamanya, perkataan dia tu selagi kita boleh pikul maksud dia yang betul, kita kena faham perkataan dia tu membawa maksud yang betul. Malaikat kalau orang jahil lah, kalau orang jahil sebut satu perkataan yang salah, kita kata memang salah lah. Tetapi kalau yang cakap tu orang agama, ustaz, dia sebut satu perkataan, contoh dia kata sedangkan Nabi apa? Sedangkan Nabi ampunkan umat. Dari sudut perkataan zahir, perkataan tu tak betul lah. Mana boleh Nabi ampunkan umat? Nabi memaafkan umat tu betul lah. Yang kerja ampun-ampun ni Allah Ta'ala. Tetapi kalau yang sebut tu orang agama, kita mesti faham maksud dia. Dia cakap dari sudut kebiasaan bahasa orang ramai guna. Dia tu tahu sebenarnya yang mengampunkan ni Allah Ta'ala, tapi dia guna bahasa orang ramai cakap harian, dia cakap dalam kuliah. Kita mesti faham maksud sedemikian. Kita tak boleh kata apa ustaz ni benda ni pun tak reti. Tak boleh kata sedemikian. Mungkin dia sebab dia minat Piramli, wallahu a'lam. Mesti difahami maksud dia, maksud yang baik. Kita tak boleh faham dengan maksud yang salah. Wallahu a'lam. Itu amanah orang Islam untuk menjaga maruah setiap orang Islam. Wallahu a'lam. Saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.